Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang kepada kumpulan Muda 212 Melatih Kuntum. Baik, pada hari ini merupakan giliran anda, kumpulan Muda 212 untuk membentangkan pra-projek kumpulan anda. Okey, sebelum bermula saya ingin maklumkan bahawa guru yang akan menilai sesi pembentangan ini adalah saya, Cikgu Hasnan Salim, dan juga ada beberapa lagi guru guru penilai yang mungkin mereka akan masuk dalam sepanjang sesi ini berlangsung lah. Okay? Dan mereka juga akan bantu saya untuk menilai persembahan dan juga segala perkara yang berkaitan dengan pembentangan inilah. Okay? Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan untuk membentangkan tajuk yang pertama. Dipersilakan. Ya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Hasnan, Cikgu Annie, Cikgu Zila dan juga rakan sekumpulan saya. Hari ini kami akan membentangkan 2 slide untuk pra-projek kami yang ingin kami laksanakan. Tajuk yang pertama ialah Sasia Terpuji Hiasan Diri. ID kumpulan kami Muda 212 dan nama kumpulan Melatih Kuntum. Yang kedua, saya akan memperkenalkan yang kedua, next. Okey, yang slide yang kedua, saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan yang ke-8 ahli kumpulan. Yang pertama, Nur Atika binti Harmin, PRSM 2105 dari SMK Tasik Permai. Yang kedua, Nur Fazila binti Rahim, PRSM 2106 dari SMK Tasik Permai. Dan yang ketiga, Siti Safira binti Safari, PRSM 2107 dari SMK Tasik Permai. Dari SMKA Turahah, Marisa Zulaika binti Zulkifli, PRSM 2108 dan yang terakhir dari SMK Pucuk Utama 1, iaitu Aini Suraya binti Abdul Muttalib, PRSM 2109, Emily Wardati binti Abdul Rahman, PRSM 2110, Batrisha Asta binti Azman, PRSM 2111, dan yang terakhir Nurul Aisyah Fitriani binti Halimin, PRSM 2112. Next. Okay. Saya akan mulakan dengan objektif projek, iaitu untuk melahirkan yang pertama, untuk melahirkan pelajar yang sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan semasa pandemik COVID-19. Yang kedua, memberi pendedahan tentang perubahan tingkah laku pelajar mengikut norma baru semasa di kantin. Dan yang ketiga, memberi kesedaran tentang peraturan membeli makanan di kantin. Next. Seterusnya, sasaran projek. Nombor 1, kumpulan sasaran adalah untuk pelajar sekolah. Yang kedua, video ini memberi manfaat kepada kumpulan sasaran yang menonton untuk diamalkan sebagai contoh sasiah yang baik. Yang ketiga, video ini disasarkan kepada semua pelajar di SMK Tasik Permai, SMK Turahah dan SMK Puchong Utama 1. Carta organisasi untuk guru penasihat ialah Puan Ernie binti Jamil, Puan Julia binti Abu Sari dan Encik Muhammad Asnan bin Muhammad Salim. Seterusnya, pengerusi Nur Atika binti Harmin, naib pengerusi Nurul Aisyah Fitriani binti Halimin, Setiausaha Marisa Zulaika binti Zulkifli, Bendahari Batrisha Ahta binti Azman, Ejmasi Nur Fazila binti Rahim, AJK tugas-tugas khas Siti Safira binti Safari,
AJK Dokumentasi Aini Suraya binti Abdul Muttalib dan Emerlyn Wardati binti Abdul Rahman. Skop tugas setiap ahli untuk Nur Atika binti Harmin ialah membahagikan tugas, menentukan objektif projek, menetapkan sasaran projek. Seterusnya, Nurul Aisyah Fitriani binti Halim menyenaraikan harapan terhadap projek yang akan dijalankan. Marisa Zulaika binti Zulkifli membuat laporan tentang projek. Batrisya Ahata binti Azman memberi maklumat tambahan. Seterusnya, Nur Fazila binti Rahim dan Siti Safira binti Safari membuat carta organisasi dan membuat skop tugasan setiap ahli, memberi maklumat yang berkaitan dengan video yang hendak dilaksanakan serta menentukan impak projek yang akan dijalankan. Akhir sekali, Aini Suraya binti Abdul Muttalib dan Emerlyn Wardati binti Abdul Rahman menguruskan hal-hal tentang persembahan video. Yang seterusnya, ringkasan projek. Yang pertama, tajuk Sahaja Terpuji Hiasan Diri ini dipilih adalah kerana untuk menunjukkan prinsip peribadi seseorang pelajar yang berkait rapat dengan adab-adab dan nilai murni yang perlu diamalkan di sekolah. Seterusnya, melalui pemerhatian didapati ramai pelajar tidak mengikuti SOP semasa di kantin. Yang kedua, perancangan kumpulan adalah untuk menunjukkan adab semasa membeli makanan di kantin, menegaskan penjarakan mengikut SOP semasa membeli, memberi penekanan perkara yang dibenarkan atau sebaliknya semasa di kantin. Yang ketiga, hala tuju kumpulan ini ialah melaksanakan projek ini dengan lancar dan sempurna. Yang keempat, kaedah persembahan video menggunakan animasi KineMaster berlatar belakangkan situasi di kantin melalui platform Google Classroom dan YouTube. Next. Baiklah, seterusnya cadangan kandungan projek membuat video animasi. Contohnya, berbaris di kantin semasa membeli makanan, menjaga penjarakan sosial semasa di kantin dan memakai pelitup muka dan sentiasa membawa hand sanitizer. Tempoh pelaksanaan projek untuk taklimat tugasan adalah pada 11 hari bulan 7 2020. Seterusnya, pelantikan jawatan kuasa pada 12 hari bulan 7 2020. Agihan tugasan adalah pada 12 hari bulan 7 2020. Kemudian pengumpulan maklumat adalah pada 12 hari bulan 7 hingga 15 hari bulan 9 2020. Seterusnya, penyediaan slide pembentangan projek adalah pada 1 hari bulan 8 2020 hingga 21 hari bulan 8 pada 2020. Seterusnya, pembentangan slide pada 23 hari bulan 8 2020. Dan akhir sekali, proses penghasilan projek adalah pada 1 hari bulan 9 2020 hingga 1 hari bulan 12 2020. Impak projek kepada diri sendiri ialah menjadikan diri pelajar semakin berdisiplin tinggi, bijak bertutur kata kepada guru-guru dan rakan-rakan. Impak projek kepada rakan sekolah, tiada pergaduhan dan persalahfahaman antara satu sama lain. Disiplin di sekolah akan bertambah baik. Impak kepada
impak projek kepada masyarakat, dapat melahirkan generasi yang berdisiplin dan mematuhi peraturan, dan dapat mewujudkan sikap saling membantu dalam golongan masyarakat yang berbilang kaum. Manfaat daripada projek ini, pelajar dapat memperbaiki kualiti sasar diri dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kefahaman diri terhadap kepentingan mematuhi peraturan semasa pandemik COVID-19. Okey, yang terakhir, harapan projek ini agar dapat membantu pengguna untuk meningkatkan disiplin diri mereka semasa berada di kantin. Hala tuju kumpulan kami selepas ini ialah semoga kumpulan kami boleh terus bekerjasama dalam menghasilkan projek lain dan masih berhubung dalam tempoh yang lebih lama. Kami harap projek yang dilaksanakan ini dapat memberi kesedaran kepada semua pelajar tentang adab-adab semasa normal baru. Semoga projek kami dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan BGS pula Muda 212 untuk tajuk yang pertama. Okey. Penilaian saya boleh buka balik slide, pergi ke bahagian objektif ataupun slide yang pertama. Boleh buka slide balik semula dan pergi kepada yang slide yang pertama. Kita go through satu persatu. Tak payah full screen tak apa, macam ni pun okey. Okey, next punya tu. Okey, untuk yang bahagian ID okey macam ni. Untuk slide ini, okey je dia punya dari segi grafik tu memang awak nak guna plain je tak ada masalah. Cuma warna dia tu kurang menyelah, tahu. Okey, jadi kalau nak guna warna tu biar yang kontra. Kalau putih selalunya yang memang gelap, macam biru gelap ke hitam ke macam tu lah. Okey. Yang kedua, untuk tunjuk yang ID ni better buat dalam bentuk jadual table. So dia lebih kemas dan lebih teratur. Okey. So boleh nampaklah bilangan, nama, tingkatan, ID, sekolah, macam tu. So dia akan lebih teratur daripada macam ni lah. Okey. So perbaiki lagi. Okey, next pergi objektif. Untuk objektif, melahirkan pelajar yang sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan semasa pandemik COVID-19. So kalau nak melahirkan pelajar ni macam mana macam mana kamu lahirkan pelajar tu? Okey, kena yang boleh diukur. Okey, kalau boleh diukur dia lebih baik lagi lah sebenarnya. Okey, melahirkan pelajar sentiasa berdisiplin. Maknanya kamu fokus kepada disiplin lah ni, bukannya fokus kepada sasiah sangat. Betul? Siapa boleh jawab? Boleh jawab tak? Betul cikgu, kami fokuskan tajuk pertama ni untuk disiplin saja. Oh, fokus kepada disiplin lah. Okey, baik-baik. Okey, so kalau macam tu, okey, tak ada masalah yang nombor satu. Tu nombor dua, memberi pendedahan tentang perubahan tingkah laku pelajar. Perubahan tingkah laku yang macam mana? Perubahan tingkah laku yang macam mana? Maksudnya apa yang perlu diorang memperbaiki sebelum normal baru dan selepas normal baru. Okey, baik. Okey. Baik, yang ketiga memberi kesedaran tentang peraturan membeli makanan di kantin. Kenapa objektif ini yang awak pilih? Kenapa objektif ini yang awak pilih? Cuba bagi tahu kenapa objektif ni yang awak pilih untuk tajuk ni. Okay, sebab kita nak tajuk ni, kita nak menekankan dekat kantin lah, more kepada kantin. Kantin, okey. So, boleh tak cari satu objektif yang lebih boleh dikaitkan dengan video ni? Mungkin memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan mematuhi peraturan sepanjang pematuhan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ke, so macam tu, dia lebih macam tu daripada ini macam seolah-olah awak nak, ya saya tahulah dia punya tu nak membantu kantin, tapi in the end of the day kita nak tahu video awak ni boleh digunakan tak dengan lebih meluas lagi. Okay, tak apa. Next, seterusnya. Okay, sasaran pelajar sekolah. Video ini beri manfaat kepada kumpulan sasaran yang menonton untuk diamalkan sebagai contoh sasaran yang baik. Pelajar sekolah. Okay, umum boleh lah. Okay, next. Okay, carta organisasi ni tak ada gambar. Saya tak nampak gambar setiap orang tu. Gambar cikgu tu, gambar kamu, gambar AJK tu tak ada. So letak dalam carta organisasi tu ya. Next. Skop tugas okey, cuma font tu tolong jaga. Font tu tak berapa cantik kalau guna font untuk pembentangan. Okey. Cari font yang berbeza sikitlah. Okey, lagi kalau nak huruf besar semua tu jadi crowded jadi kat situ. Okey, next. Okey, ringkasan kerana menunjukkan prinsip peribadi. Okey. Melalui pemerhatian tak ikut SOP, okey. Okey, menunjukkan adab semasa beli makan. Okey, adab masa beli makan ya, okey. Menegaskan penjarakan mengikut SOP semasa membeli. Hala 7, okey. So, kamu gunakan video animasi, maksudnya tak ada muka kamu langsung. Macam tu. Betul cikgu, sebab nak berlakon dekat sekolah tak boleh kan? Ya ke berlakon tak boleh? Saya dapat info yang nak berlakon dekat sekolah tak boleh. Oh ya ke? Oh, okey, baik. Berlakon antara kamu, okey, faham, baik. So nak gunakan animasi sahaja ya, maknanya kartun lah. So, Betul. So kartun apa yang kamu akan gunakan tu? Maksudnya dari segi software apa? Slide apa, KineMaster ni untuk buat video, tapi kartun tu kamu buat macam mana? Webtoon mungkin? Apa? Webtoon? Oh, webtoon. Kalau webtoon terus buat webtoon lah, buat apa nak pakai KineMaster lagi? Sebab webtoon tu nanti nak digabungkan guna KineMaster. Okey, boleh okey, baik. Tak apa, kalau boleh tak ada masalah, baik. Okey, next. Selepas ringkasan. Okay, cadangan dia berbaris kat kantin. Ini video animasi lah, maknanya kartun tu lah yang akan berbaris, lepas tu beli makan, lepas tu kamu buat penjarakan sosial macam tu lah. Lepas tu pakai pelitup muka macam tu lah. Ya. Okey, baik. Okey, baik. Next. Okey, ni tak ada masalah, cantik. Lagi. Next. Impak. Okey, impak dia macam ni kalau kita sebut impak, apa benefit, apa kesannya kepada orang yang melihat video ni? Itu yang penting. Contohnya, kalau awak sendiri tengok video ni, apa yang awak rasa? Saya rasa lebih bersemangat untuk tukar, contoh macam itulah. Ataupun kalau kepada rakan sekolah, pelajar sekolah lebih terdedah dan lebih memahami SOP untuk membeli makanan di kantin. Dia macam tu. Okey, bila kata tiada pergaduhan dan persalahfahaman, tata bahasa pun salah. Okey, disiplin di sekolah pertama, itu semua tu yang jenis-jenis yang beri benefit kepada pihak yang lain. Sekarang ni orang yang tengok, kita nak kalau boleh impact tu orang, kalau orang tu tengok video ni, apa yang dia dapat? Apa benefit dia dapat? Apa yang terkesan? Macam tu. Kepada masyarakat, kalau dia tengok video tu, apa yang akan berlaku kat dia? Dia akan lebih sedar dan aware tentang SOP yang telah diletakkan di kantin. Itu macam tu maksud dia. Okay, faham ya? Dan last sekali, tengok harapan kan? Harapan bantu meningkatkan disiplin. Okay, boleh, tak ada masalah. Okey lah, boleh lah, tak ada masalah lah untuk untuk yang kumpulan, untuk yang tajuk pertama ni. Okay, so saya harapkan kamu dapat tambah baik lagi slide ini. Maknanya kalau apa yang saya komen tadi kamu gunakan untuk perbaiki dan buat sedikit pindaan lah. Okay, untuk tajuk ni tak ada masalah sebab saya memang nampak jelas kamu nak buat animasi. Okay, tak ada masalah, itu adalah salah satu pendekatan kamu. Okay, silakan tajuk yang kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Batisha Akhtar binti Azman. Untuk projek A2,
iaitu tema minda sihat. Kami memilih tajuk ceria diri, ceria hati. Okey, ini maklumat ahli kumpulan yang dah diterangkan oleh ketua tadi. Okey, objektif projek untuk tema minda sihat ini adalah untuk membantu penonton video mengenali punca-punca yang boleh membuatkan diri mereka stres. Yang kedua, memberikan pendedahan kepada pelajar tentang cara menangani masalah stres. Kesannya, golongan pelajar yang menderita akibat stres dapat dikurangkan. Yang ketiga, memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kesan dan akibat stres yang boleh membawa kepada kemurungan yang berpanjangan sehingga mendatangkan perkara buruk. Dan kumpulan sasaran untuk projek ini adalah semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Permai, SMK Tun Raha dan Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Utama 1. Okey, carta organisasi seperti yang dah diberitahu tadi. Next. Skop tugasan pun sama. Okey, ringkas skop tugasan dah sama tadi. Okey, ringkasan projek. Kenapa tajuk ceria diri, ceria hati ini dipilih adalah untuk menggambarkan pemikiran positif. Ini akan mendorong kepada kehidupan yang sejahtera. Okey, kedua, kenapa yakin pilih tajuk ini? Kami yakin pilih tajuk ini sebab tajuk ini lebih menarik dan ringkas serta dapat memberikan gambaran awal kepada penonton mengenai video pembentangan. Seterusnya, apakah perancangan kumpulan kami? Kami ingin memberikan pendedahan mengenai isu yang akan dibincangkan, iaitu isu stres seperti kesan, faktor dan cara mengatasi stres. Kajian sumber projek kami adalah melalui kajian daripada internet dan melalui pengetahuan kami sendiri. Seterusnya, bagaimanakah cara penghasilan projek? Yang pertama sekali, semua ahli berbincang tentang membuat perbincangan tentang cara persembahan dan semua bersetuju untuk menggunakan cara lakonan dan animasi. Seterusnya, tugasan dibahagikan kepada semua ahli. Setiap ahli membincangkan tentang jalan cerita video dan kemudian membina dialog serta melukis video animasi. Bagi tema minda sihat, kumpulan kami memilih untuk melakukan animasi yang melibatkan kerjasama 4 orang ahli, iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Utama 1, iaitu saya, Nurul Aisyah, Emerlyn Wadati, Patricia Akhtar dan Aini Suraya. Untuk penghasilan projek ni tiada kos yang kami akan keluarkan sebab kami hanya menggunakan aplikasi yang dimuat turun secara percuma. Seterusnya. Next. Okay. Cadangan kandungan projek. Okay. Cadangan kandungan projek. Kami ingin membuat jalan cerita melalui animasi. Contoh situasi, seorang pelajar itu mengalami stres yang melampau dan menyebabkan reputasi dia sebagai pelajar terbaik di kelas menurun. Rakan-rakan sekelasnya berasa risau dan bertanyakan tentang perkara yang menyebabkan keadaannya berubah. Rakannya cuba membantu dia yang sedang menghadapi masalah dengan membawa dia berjumpa guru kaunseling. Isi yang ada dalam video nanti adalah punca kesan dan cara mengatasi. Secontoh, punca dia adalah tekanan akibat daripada masalah keluarga. Kesan dia hilang motivasi diri untuk belajar dan meneruskan kehidupan. Yang kedua, menjejaskan kualiti hidup diri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Cara mengatasi adalah berjumpa dengan guru kaunseling untuk mendapatkan bantuan dan berkongsi maklumat dengan orang yang dipercayai. Kepada diri dan rakan, dapat membantu diri menjadi insan yang lebih cemerlang sebelum membantu rakan yang sedang mengalami masalah.
seperti falsafah PRS iaitu bantu diri untuk bantu orang lain. Dari segi sekolah ialah dapat membimbing warga sekolah dalam mengamalkan sikap yang positif. Dari segi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat. Dari segi negara dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dapat menampung masalah stres dalam kalangan warganya. Harapan projek. Kami semua sebagai ahli PRS Muda 212 berharap agar video projek dapat membantu pelajar yang mempunyai isu stres menguruskan masalah mereka dengan cara yang betul. Kami juga berharap projek Minda Sihat ini dapat membentuk pelajar sekolah yang berfikiran positif dalam apa juga keadaan. Kami turut berharap supaya video kami dapat meningkatkan kualiti hidup seseorang pelajar itu kerana mereka dapat mengetahui cara menguruskan stres yang betul. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Muda 212 untuk tajuk yang kedua. Sekarang balik semula ke slide yang pertama tadi. Okey, boleh tunjuk semula slide yang pertama tadi. Okey. Okey, maklumat ahli tadi tu. Okey, bermula dengan maklumat ahli. Okey, ni dah okey dah macam ni. Cuma saya lebih suka dalam bentuk table. Jadual. Okey, lebih berstruktur dan lebih cantik dan boleh dan lagi kemas. Okey, next. Objektif membantu penonton video mengenali punca-punca yang boleh membuatkan diri mereka stres. Ayat tu kurang cantik. Objektif video ni laksanakan adalah untuk memberi pencerahan kepada pelajar. Sebelum tu, ada sasaran tak? Kamu ada letak sasaran tak? Ada letak sasaran tak? Saya rasa macam tak ada tadi kan sasaran. Betul tak? Ada. Okey, semua pelajar. Okey, so kena relate balik dengan objektif memberi pencerahan kepada pelajar-pelajar sekolah tentang punca stres. Punca sebenar berlakunya stres. Macam tu. Okey. Memberi pendedahan tentang cara memberi pendedahan kepada pelajar tentang cara menangani stres. Okey, tak payah tambah lagi kesannya golongan, tak payah. Okey. Ketiga, memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kesan dan akibat. Macam tu. Akibat stres. Macam tu. Okey. Okey dah, yang tiga ni tak ada masalah. Okey, next. Sasaran tadi, okey, tak ada masalah. So memang akan fokus pelajar sekolah je. Sama juga satu organisasi, gambar tak ada, tulisan cuba ubahnya lebih proper sikit lagi. Next. Okey, skop tugas. Kejap. Kita balik skop tugas. Saya nak bertanya sebenarnya antara untuk dua slide tadi. Memberi maklumat tambahan. Maklumat apa? Memberi maklumat berkaitan dengan video yang ingin disenaraikan. Maklumat apa yang kamu cari sebenarnya? Tak dijelaskan dengan lebih mendalam lagi apa benda semua tu. Okay? So kena jelaskan lagi. Maklumat seperti apa? Okay? Kalau kamu kata maklumat berkaitan dengan punca-punca stres. Macam tu. So jelas. Okay? Maklumat berkaitan dengan apa lagi. So detailkan lagi supaya kita tahu yang setiap orang tu tahu apa yang dia perlu buat, memberi maklumat tambahan. So umum sangat maklumat apa. Okay, baik. Sepatutnya setiap orang tu dia kena mencari maklumat, bukannya hanya seorang je yang mencari maklumat sebenarnya. Okay, next. Video undangan. Okey, nak sentuh pasal isu stres lah. Okey, jelas. Persembahan lakonan dan animasi. Maksudnya kamu akan berlakon juga ke macam mana? Kamu akan berlakon dan animasi. Macam tu. Siapa boleh jawab? Sebenarnya untuk lakonan tu macam kita orang tak pasti lagi nak buat. Kita orang memang
nak buat animasi, tapi untuk slide satu, tema satu ingatkan nak buat lakonan ataupun campuran dua-dua tu. Tapi sebabkan macam situasi sekarang ni, jadi tak pasti lagi lah boleh ke buat campuran antara lakonan dengan animasi tu. Sebabkan lakonan kan tak boleh nak macam social distancing semua tu, so tak sure lah. Jawapan tak berapa confident. Jadi saya nak mesti jawapan yang confident. Maksudnya kalau kamu kata nak lakonan-lakonan, kalau nak animasi terus. Kalau nak gabung dua-dua, okey, kami tahu macam mana kalau nak buat animasi, macam mana nak buat lakonan, sebab kita dah berpandukan kepada SOP yang telah dikeluarkan. Lakonan boleh buat macam ni. So terus sepatutnya dalam slide dah nyatakan macam mana lakonan yang kamu nak buat tu, keadaannya macam mana dan sebagainya. Storyboard tu kena ada lah, kalau boleh dua-dua tajuk ni kena ada storyboard dia supaya jelas. Okay, walaupun kamu dah ada tajuk, tapi tajuk tu nak cover apa? Apa tajuk yang kamu nak cover, apa isi penting yang kamu nak cover sebenarnya dalam tu. Okay, next. Kamu dah keluar dah daripada slide tadi. Okay, jangan cerita video, banner dialog, melukis video animasi. Okay, saya rasa mungkin kamu akan guna sama juga kaedahnya tu. Okay, next. Okay, cadangan kandungan ni, okay, saya nampak memang dah cantik dah. Dia punya ni lah sebenarnya storyboard dia. Cuma cara mengatasi tu saya tak faham kenapa mesti kena jumpa dengan guru kaunseling untuk dapatkan bantuan, betul berkongsi masalah dengan orang yang dipercayai sahaja. Kan banyak lagi cara untuk yelah, ini antara yang common lah. Maksud saya, kamu bawa tajuk minda sihat. Okay, minda sihat kan, ceria diri, ceria hati, itu bawah minda sihat punya tajuk. Tapi tak nampak connectionnya, orang kata apa, dia punya apa, orang kata macam mana konsep minda sihat tu boleh kita aplikasikan. Balik-balik jumpa guru kaunseling, dapatkan bantuan, balik-balik berkongsi masalah. Jadi adakah dengan berkongsi masalah tu tamat? Maksudnya itu yang kita nak tahu tu. Ada setengah tu mungkin dengan menggunakan teknik relaksasi, mempelajari teknik 10B, benda-benda tu, so itu benda tu kamu kena study lagi. Maksudnya kena buat pencarian, pencerahan dan sebagainya, supaya kamu boleh jadikan video ni sebagai satu benda untuk membantu pelajar, membantu siapa yang nak tengok ni sebenarnya. Okay, kamu dalam cerita tu cantik lah dalam cerita, tapi dalam cerita tu kata memang mula-mula budak dia pandai, lepas tu dia makin berudum. So apa solutionnya? Oh, cara mengatasi itu okey, saya tak pertikaikan. Cuma macam mana kamu nak kaitkan dengan minda sihat tu sendiri? Sebab kamu bawa topik minda sihat, bawa tajuk minda sihat. Jadi kenalah ada berkaitan dengan minda sihat tu sikit. Macam mana mungkin mempelajari teknik, mungkin ada kawan yang akan ajar dia teknik relaksasi ke, teknik apa ni 10B yang saya sebut tadi kan, ada antara teknik-teknik macam tu lah supaya boleh bantu dia. Okay, di samping berjumpa dengan guru kaunseling dan berkongsi masalah tu lah. Okay, itu biasalah. Cuma kita nak tahu perkaitannya dengan dengan minda sihat tu supaya dia lebih fokus pada minda sihat lah. Sebab kalau kamu sekadar buat macam ni, saya tak nampak sebenarnya minda sihat tu kat mana. Hanya sekadar stres. Itu je lah. Lepas tu solutionnya, kita tak nak nanti bila orang tengok video ni pasal stres, orang lagi stres. So orang hanya nampak penyelesaian untuk stres ni hanya sekadar jumpa guru kaunseling saja. Okay, sekarang ni kita nak mencari solution yang lebih banyak lagi, bukan sekadar dengan guru kaunseling saja. Okay, lagi, next. Impak dapat bantu diri menjadi insan lebih cemerlang sebelum bantu rakan yang mengalami masalah. Okay, bolehlah. Sekolah, pemimpin warga sekolah mengamalkan sikap positif. Macam mana kamu nak bimbing sekolah sebenarnya? Okay, masyarakat meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan video ni dia dah boleh meningkatkan kesejahteraan mental macam tu. Okay, menjadikan Malaysia sebagai negara yang impak kamu ni macam saya kata dia masa dekat tajuk pertama, impak tu kepada orang yang melihat video ni. Dan kalau kata masyarakat tengok video ni, apa yang dia akan terkesan?
Apa yang terkesan dengan dia? Dia akan sedar, peka dengan apa yang berlaku, macam tu. Kalau yang kamu buat ni, semua ni jenis yang tak berkait rapat dengan impak yang kita nak. Okay, memanglah akan meningkatkan kesejahteraan mental, tapi asas untuk meningkatkan kesejahteraan mental tu apa? Mestilah berlakunya kesedaran dulu, mestilah masyarakat dapat pencerahan terlebih dahulu berdasarkan melalui apa? Melalui video. So benda-benda macam tu kena didetailkan lagi. Okay? Boleh? Next, ada lagi tak? Harapan kan? Last sekali harapan. So harapan dapat bantu pelajar, okey, tak ada masalah. Dapat bantu pelajar berfikiran positif, okey. Meningkatkan kualiti hidup seorang pelajar. Okey. Nombor 3 tu memang kena murnikan lagi. Tapi menguruskan stres yang betul tu dah betul lah, cuma nak dimurnikan lagi ayat dia. Okey. So saya rasa itu saja daripada pihak saya. Saya rasa tak ada masalah dengan kumpulan ni. Dua-dua topik saya nampak lah apa ni hala tujunya, maksudnya apa yang kamu nak buat video animasi dan juga ada nak buat lakonan untuk video yang kedua ni kan. Okey, tak ada masalah. Cuma saya nak kamu tambah baik lagi dan buat pindaan dari segi slide ni. Dalam tempoh seminggu 2 minggu ni fokus kepada edit dan murnikan lagi slide, hantar kepada guru penasihat kamu. Lepas tu guru penasihat akan hantar kepada saya. Okay, kalau dan kita akan buat semakan. Okay, mana perlu semak kita akan semak sampai habis, sampai pihak guru penilai berpuas hati. Lepas tu barulah kamu jalankan projek. Dalam masa yang sama kamu dah boleh kumpul dah data-data perancangan semua tu dah boleh buat. Cuma jangan laksanakan dulu sebab nanti saya tengok bila kamu buat betul-betul kan rasa macam tak patut pula. Okay, kena ubah balik. So macam tu lah. Okay, so saya rasa itu saja di peringkat saya. Saya ucapkan tahniah kerana sudi untuk membentang pada hari ini. Saya harapkan projek ini dapat dilaksanakan dengan baik dan pastikan ianya boleh memberi manfaat kepada banyak pihak lah. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.